Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Pendidikan Islam tahun 5, bidang sirah, itqan, menambah berkat, siri yang kedua. Marilah sama-sama kita membaca doa belajar. Mudah-mudahan faham dan dapat juga kita hayati topik ini dalam kehidupan kita seharian dalam bentuk amalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita lihat apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran, murid-murid dapat yang pertama, menyenarai iktibar atau pengajaran daripada itqan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Seterusnya, menyenarai iktibar pengajaran daripada itqan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan sesuatu amalan. Baiklah, ada ralat di sini, amalan. Marilah sama-sama kita teruskan dengan menekan butang langgan, subscribe serta loceng notifikasi dari channel saya. Mudah-mudahan tidak terlepas daripada video-video pembelajaran yang terkini. Semoga memberikan manfaat, insya-Allah. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita ulang kaji. Sebelum kita pergi kepada iktibar daripada itqan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan pekerjaan, apakah itu itqan? Adakah murid-murid ingat apakah yang dimaksudkan dengan itqan? Itqan ni tekun ataupun gigih, rajin dalam beramal, maksudnya dalam melakukan amal-amal yang soleh ataupun ibadah, ataupun rajin, gigih melaksanakan sesuatu pekerjaan secara sempurna, ya. Usaha yang ditunjukkan tu adalah usaha yang bersungguh-sungguh, barulah yang dinamakan sebagai itqan. Jadi pengajaran daripada itqan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan pekerjaan, apa yang boleh kita ambil sebagai iktibar, ya. Kita lihat yang pertama, apabila diberikan tugasan atau amanah, kita hendaklah melakukannya dengan tekunnya dan bersungguh-sungguh. Kita juga mestilah mempunyai sikap bertanggungjawab. Contohnya, apabila kamu diberikan tugasan PDPR, itu merupakan satu amanah yang perlu kamu laksanakan sebagai seorang murid. Saya ucapkan tahniah kerana anda terpilih menjadi salah seorang peserta yang berjaya itqan kerana meneruskan pembelajaran menerusi PDPR. Buktinya, anda sedang menonton video ini yang telah pun dibekalkan oleh guru masing-masing. Jadi, saya ucapkan tahniah. Teruskan usaha. Semoga berjaya di dunia dan di akhirat. Yang seterusnya, inilah contohnya, ya. Okey. Ini gambar ilustrasi sahaja. Jadi apa yang perlu ditekankan di sini adalah usaha mesti bersungguh-sungguh dan menunjukkan ataupun mempunyai sikap bertanggungjawab, ya. Setiap tugasan dilakukan dengan sempurna. Kita lihat apakah pengajaran daripada itqan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan pekerjaan. Apa iktibar kepada kita? Kita juga hendaklah menepati masa dan tidak bertangguh. Setiap tugasan dan amanah yang diberikan hendaklah dilakukan dengan cara yang terbaik. Baiklah, kita lihat contoh ni. Ustazah, ini kerja rumah yang diminta untuk saya siapkan. Baiklah, dalam PDPR ni, tugasan yang kamu buat mestilah kamu tunjukkan kepada guru masing-masing. Sekurang-kurangnya kamu isi kehadiran ataupun isi Google Form, letakkan bukti awak dah siap
tugasan anda. Ada juga yang mengambil modul di sekolah yang perlu disiapkan terpulang. Lain guru, lain caranya. Tapi sebagai anak murid, kita mestilah siapkan tugasan tersebut dengan menepati masa. Jangan bertangguh-tangguh, ya. Apabila kamu bertangguh-tangguh, masalah tu tak selesai. Masalah tersebut jadi lebih bertambah dan banyak. Lama-lama kamu pun akan jadi putus asa sebab terlalu banyak dan membebankan. Jadi elakkan. Kita lihat seterusnya apa pengajaran yang ketiga. Kita juga perlu mencontohi semangat Nabi Muhammad SAW, iaitu tidak berputus asa dan sentiasa bermotivasi serta berfikiran positif. Baiklah, kita lihat contoh dalam gambar ini. Ada dua orang yang perlu kamu lihat di sini, ya. Yang pertama menggali, tapi usahanya tidak putus-putus. Jadi orang inilah yang akan terpilih, ya, yang akan jumpa dulu batu permata ini. Kita lihat, sedangkan orang ni dah separuh jalan dah, ataupun dah sampai dah penghujungnya, tetapi atas sikap putus asa tu dia patah balik. Kalau dia gali lagi, mesti dia jumpa dahulu, ya. Jadi di sini juga kita mesti dah sentiasa bersemangat. Itulah berfikiran positif. Jadi bila kamu tidak berputus asa serta bermotivasi dan berfikiran positif, maka kamu akan berjaya, insya-Allah. Baiklah, bagaimana kita lihat itqan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan pekerjaan. Ingat lagi tak? Perniagaan baginda SAW memberikan pulangan atau hasil yang lumayan. Kita kaitkan juga dengan sirah. Baiklah, kita lihat juga apakah pengajaran daripada itqan Nabi Muhammad dalam bentuk amalan. Ini ada ejaan yang tersilap. Tak ada I di sini, dia amalan, ya. Baik, yang pertama, ikhlas dalam beribadah. Apabila kita melakukan sesuatu, tak kiralah apa-apa pun, mestilah kita pasang niat lillahi ta'ala, ikhlas. Jangan kita buat kerana manusia, jangan kita buat sebab terpaksa. Bila kamu ikhlas, kamu akan dapat pahala. Innama a'malu binniyat. Setiap amalan itu bermula dengan niat. Bila kamu berniat, ikhlas, berniat juga kepada Allah, kamu pekerjaan tersebut akan jadi sebagai amal ibadah. Jika tak ada niat, maka pekerjaan tersebut jadi sia-sia. Yang kedua, banyakkan berzikir. Apakah contoh zikir? Banyak subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu yang paling ringkas. Nak tambah lagi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim pun boleh. Apa-apa sahaja apabila lidah kamu sentiasa basah dengan zikir, maka kamu seorang yang itqan dalam amalan. Yang ketiga, menjaga pandangan mata. Kita jaga mata kita, sentiasa lihat benda-benda yang baik sahaja, ya. Yang keempat, kita lihat hindari perkara yang sia-sia. Apa yang sia-sia? Apabila kamu melakukan sesuatu tu tidak mendatangkan faedah, maka itulah dikatakan sebagai sia-sia. Dan apabila kamu melakukan sesuatu tersebut walaupun berfaedah tapi tak jaga waktu solat, contohnya kamu sentiasa sibuk buat kerja rumah, dah baguslah tu, tapi kamu abaikan waktu solat, jadi itu dinamakan sebagai sia-sia, kerana kamu hanya mengejar dunia saja sedangkan akhirat kamu tidak kejar. Jadi mestilah lakukan solat apabila dah masuk waktu. Seterusnya, apakah yang kelima? Jauhi perkara-perkara yang membatalkan ibadah. Apakah contohnya? Saya ambil contoh puasa. Apakah perkara yang membatalkan ibadah?
ibadah puasa. Contohnya minum dengan sengaja atau makan dengan sengaja. Jadi bila berpuasa tu kita kena tahu apa perkara yang membatalkan ibadah tersebut, cuba elakkan, jangan kita lakukan. Itulah bermaksudnya kita jauhi daripada perkara-perkara yang membatalkan ibadah tersebut. Okey, gigih dalam mengelakkan diri daripada menjadikan ibadah yang kita lakukan itu terbatal, seterusnya tidak diterima oleh Allah. Jadi akhirnya sebagai kesimpulan, kita mesti itqan dalam melakukan pekerjaan dalam amalan seperti yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita mestilah istiqamah, iaitu taat menjalankan sesuatu suruhan secara berterusan. Semoga apabila kita habis saja pembelajaran kita pada hari ini, okey, marilah sama-sama kita muhasabah diri kita supaya dapat membawa kepada kebaikan, dan kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran yang akan datang. Yang baik itu dari Allah Ta'ala dan yang buruk itu dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.